Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni la'allana a'jalnaka. Perkataan ni perlu disyarah. Terutamanya bagi orang yang nak menterjemahkan Sahih Bukhari, so dia kena tengok syarah ni. La'allana a'jalna. Perhaps kata, Rasulullah kata mungkin kami telah mempercepatkan kamu. Cepat apa benda? Sebab itulah dalam, kalau kita syarah, sebab syarah ni dia telah mengumpulkan keseluruhan hadis. So dia buat kesimpulan ialah, kami mempercepatkan kamu daripada daripada Faraghi, daripada selesai. daripada menyelesaikan hajat kamu lah. Hajatika. Daripada selesai menunaikan hajat kamu berupa persetubuhan. Al-jima'. So hajat tu yang dimaksudkan hajat ialah persetubuhan. Ringkasnya, kami mempercepatkan kamu daripada habis selesai berjima'. Wafihi. So daripada ni, daripada hadis ni ataupun daripada kata-kata ni, la'allana a'jalna, adanya unsur-unsur keharusan, jawazul. Harus berpegang kepada konteks bil qara ini. Tengok keadaan. So Rasulullah sebut tu, Rasulullah teka je kan. Teka dah maknanya kamu ni mandi wajib ni. So boleh, dia kata boleh kita teka berdasarkan kepada konteks, keadaan. Konteksnya ialah sahabat ni kan, wajib sahabat menyahut panggilan Rasul kan. Quran pun sebut kena wajib kena cepat-cepat labbaik Menyahut. panggilan Rasul. Tak boleh tangguh-tangguh kalau Rasul panggil. Jadi kalau lambat tu, artinya mesti ada keuzuran lah tu kan. Jadi keuzuran tengok mandi, apa pergi mandi dulu. So li'anna sahabi, kerana seorang sahabat tu, lamma abta'a, bila dia lambat daripada menyahut anil ijabah. Dia lambat menyahut. Lama mana tu? Dalam tempoh sekira-kira mandilah. So muddata, dalam tempoh mandi. Muddata tisali. Jadi sahabat bila dia lambat gitu, artinya dia telah khalafa, dia telah menyalahi al-ma'huda minhu. Dia menyalahi suatu ketetapan Daripada pihak dia, iaitu cepat-cepat menyahut panggilan kepada Nabi. Khalafa al-ma'huda minhu. wa huwa sur'atul ijabati. Lin-nabiyyi. Tengok, kalau orang mengaji bahasa Arab kan, ni masdar. So masdar boleh beramal seperti fi'il. Sebab tu kita terjemah tadi, cepat menyahut kan, bahasa Melayu, menyahut. Okeylah sebab beramal sebagai fi'il. So menyahut Nabi. So li guna kan. So boleh kita guna li, boleh kita guna tanpa li. Al-ijabah an-nabiyyah gitu. Kalau tak ada li lah. Biasanya dia boleh saling tukar-menukar. Kadang orang pakai li, kadang tak pakai pun. Maknanya objek tu maf'ulun bih secara langsung. So kalau kita tahu grammar, kita tak takut nak menterjemahkan. Nak menterjemahkan ayat bahasa Arab sebab kita tak terikat dengan li makna bagi-bagi tu, bagi selama-lamanya terjemah bagi-bagi. Padahal bagi tu bukan makna bagi. Falamma, dan apabila Nabi melihat sahabat ni bila dia lambat kan dalam tempoh tu, seolah-olah macam dia ni telah menyalahilah suatu ketetapan, iaitu ketetapan yang menyahut seruan Nabi segera. So bila Nabi melihat, falamma ra'a alaihi, atas body dia tu adanya asara, ada kesan-kesan mandi, al-ghusli. Falamma ra'a alaihi asara al-ghusli dalla ala anna syughlahu kana bihi. So bila Rasulullah melihat pada dia adanya kesan-kesan mandi, maka ini menunjukkan bahawa dia sibuk kan. Dia sibuk dengan mandilah. Anna syughlahu kana bihi. Sibukan dia itu ialah dengan mandi. Kesibukannya adalah dengan
kesibukan mandi. Sekarang ni semua andaian-andaian je. Jima' tu kan semua andaian-andaian je. Keluar mani, tak keluar mani, semua andaian. Sebab tu Ibn Hajar sebut sini, kemungkinan juga. So, wahtamala boleh baca, wahtumila boleh baca. Maknanya, konteks ini membawa makna juga ihtimal kan. Ihtimal dua makna, barangkali. Ihtamala ni, makna dia barangkali. Ihtamala makna dia membawa makna. Ihtamala makna carry. So, ihtamala makna kemungkinan. Kalau kita kata ihtamala, maknanya hadis ini membawa makna. Uhtimila, dimaknakan di sini kan. So wahtamala wahtamala an yakuna, mungkin kita terjemah sini kan, kita terjemah sini mungkin dia naza'a, mungkin dia telah mengeluarkan kemaluan dia lah, qabla, sebelum inzal lagi, sebelum keluarnya mani, liyusri'a, supaya dia cepat menyahut suruan, liyusri'al ijabata. So maknanya yang ni tak keluar lah kan. Au kana anzala, ataupun mungkin dia telah inzal, telah keluar maninya. Sebab tu dia tanya. Fawaqa'a, maka terjadilah soal, maka berlakulah soal tentang itu. Okey, hadis ni juga ada pengajarannya. Dari segi wafihi, dalam hadis ni ada apa benda? Ada istihbab, sunat. Maknanya hadis ni menunjukkan sunatnya kekal ad-dawami. Kekal di atas Kesucian. kekal suci lah. Kekal suci. Ad-dawam ala at-taharati. Liqauni, kerana an-nabiyyi, kerana Nabi lam yunkir, Nabi tidak mengingkarinya. Mengingkari atas dia artinya mengingkari dia. Mengingkarinya melewatkan ta'khira ijabatihi, menyahut panggilan Nabi SAW. So maknanya Nabi mengiyakanlah. Oh, artinya bila kamu jima', artinya kamu dah batal wuduk dan sebagainya kan. Artinya kamu nak pergi mandi dululah tu. Kamu nak bersuci dululah. Kamu nak supaya tubuh kamu ni sentiasa Suci daripada hadas. So Nabi tak larang tu, artinya Nabi mengiyakan perbuatan dia tu. So dua-dua ni tak ada lagi wajib. Menyahut panggilan Rasul tu tak wajib lagi. So bila tak wajib lagi, maknanya apa yang dia lakukan sunat lah kan. So Nabi tidak mengingkari apa yang dia buat, maknanya boleh buat perkara sunat, kekal dengan sunat. Jadi seolah-olah wa ka'anna dzalika kana qabla ijabiha. Seolah-olah ini sebelum wajibnya ijabah lah. Menyahut panggilan Rasul kan, ijabah. Kerana kalau wajib, izil wajibu, kalaulah wajib, so wajib tu tak boleh ditakhirkan. La yu'akharu. Untuk melakukan perkara yang sunat. Al-mustahabbi. So lelaki tu, itban tu dia buat perkara sunat. Sebab di peringkat permulaan tidak wajib mandi kalau tidak inzal. Jadi Tidak bertembung lagi dengan perkara yang wajib. Sebab menyahut panggilan Rasul tu kemungkinan belum lagi diwajibkan. Ini satu kemungkinan je lah. Kalau kita kata itu wajib juga, itu maknanya khususiat Nabi bagi kat dia. Kan ramai kan peristiwa peperangan. So bila Rasulullah laungkan, semua kena datang medan perang kan. So sahabat-sahabat yang tengah bersama dengan isteri, semuanya meninggalkannya. Okey, satu masalah lagi tentang hadis ni, dia serupa dengan hadis yang seorang lelaki yang keuzuran mata dia minta dengan Rasulullah agar Rasulullah mari kat rumah dia, solat di mana-mana tempat untuk dia jadikan situ sebagai tempat solat. Sebab dia nak pergi ke Masjid Nabawi jauh. Quba kan, daripada Quba nak pergi ke Masjid Nabawi jauh. Dan mata dia pula uzur.
Lepas tu Rasulullah pergi dengan Abu Bakar apa pergi rumah dia kan. Orang yang panggil tu ialah Itban. Itban juga. So adakah makna peristiwa ni peristiwa yang sama ataupun yang ni ketika Itban muda ataupun peristiwa tu juga. Masa yang Rasulullah pergi untuk solat di rumah dia tu. Untuk jadikan Musalla lah. situ tempat orang solat di rumah dia tu. Wakal kana Itban dulu dia kata pernah meminta talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu agar Rasulullah datang ke rumah dia an ya'tiyahu fayusalli, dia meminta Rasulullah agar datang dan solat fi baitihi, di rumahnya, di satu tempat fi makanin yattakhizuhu, yang dia akan menjadikan tempat itu sebagai musallan, tempat solat. Kemudian Rasulullah menyahut permintaannya, memperkenankan permintaannya. Fa'ajabahu, Rasulullah menyahut ataupun memperkenankan. Rasulullah terima apa yang dia minta. Rasulullah akan datang. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti di tempat lain, fi maudihi, di tempatnya. So dia kata fayuhtamalu kan, mungkin antakuna hiya, kisah ini adalah hazihil waqi'ata, adalah peristiwa ni. Yang ni kan, fayuhtamalu antakuna hiya hazihil waqi'ah. So dia awalkan, Itban awalkan mandi. Waqaddama lil ightisala. So dia mandi dulu sebab mari nak solat kan. Sebab Rasulullah tu datang nak solat. Jadi dia ambil kesempatan mandi dulu, boleh solat sekali dengan Rasulullah. So liyakuna, supaya dia akan bersedia lah kan. Muta'ahiban di solat. Supaya dia ready, bersedia untuk solat ma'ahu, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So munasabah juga sebab Rasulullah ni datang untuk solat dan dia tengah berkeadaan begitu. Kalau tidak, Rasulullah solat dulu, miss lah dia kan. So dia nak solat belakang Rasulullah. So dia cepat-cepat mandi dahulu. Kalau ada ihtimal ini muskil, susah nak faham. Terutama sekali kalau lafaz tu kan, hadis tu dia agak ceritanya agak ada nampak lain sikit, ada sikit sudut-sudut yang lain sikit. Jadi confused. Wallahu a'lam bissawab.